Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anzalaika Jahaya, nombor matrik A173599. Okey, saya merupakan pelajar bawah seliaan Prof. Datuk Dr. Wan Kamal Mujani dan pada hari ini saya akan membentangkan peranan kripto dalam perkembangan ekonomi digital. Seterusnya ini adalah isi kandungan dan kita akan pergi kepada abstrak. Okey, artikel ini bertujuan menyentuh isu cryptocurrency yang kini menjadi salah satu tunjang kepada ekonomi negara. Selain itu, artikel ini juga menumpukan perbincangannya kepada perkembangan ekonomi digital melalui metod kajian kualitatif iaitu dengan meneliti sumber-sumber primer dan sekunder yang diperoleh daripada kajian kepustakaan. Fokus utama diberikan kepada sejarah serta peranan cryptocurrency itu sendiri dalam perkembangan ekonomi digital. Bukan itu sahaja, penulis mendapati berdasarkan kajian-kajian lepas dari penulis lainnya, majoriti daripada mereka kurang menyentuh berkenaan peranan bantuan kripto dalam perkembangan ekonomi digital ini. Justru, hasil penulisan mendapati bahawa kebanyakan negara-negara barat sudah pun menggunakan platform cryptocurrency ini semenjak tahun 2010. Selepas Nakamoto Satoshi menerbitkan satu artikel yang bertajuk Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system pada 31 Oktober tahun 2018 kerana ia memberi ruang kepada transaksi yang lebih selamat, mudah dan tidak melibatkan pihak ketiga iaitu bank. Kata kunci di sini adalah sejarah cryptocurrency, peranan serta ekonomi digital. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Okey, cryptocurrency atau mata wang kripto ialah satu bentuk mata wang terdesentralisasi yang melancarkan urus niaga monetari. Mata wang kripto seperti Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer atau P2P dan blockchain untuk bertindak sebagai medium pertukaran. Tidak seperti mata wang fiat ataupun dolar lah kiranya. Mata wang kripto yang terdesentralisasi sepenuhnya dan berfungsi sendiri daripada pihak berkuasa tunggal seperti kerajaan atau bank. Kiranya, mata wang cryptocurrency ini dia boleh berdiri dengan sendirinya tanpa perlu kepada pihak ketiga iaitu bank. Kiranya kalau ada yang nak melakukan transaksi, maka cukup antara trader A dan trader B, maka transaksi boleh dijalankan. Mata wang kripto ini sebenarnya merupakan sebuah fenomena awal yang membuka ruang kepada mata wang digital yang sama sekali berbeza dengan mata wang yang digunakan sampailah saat ini. Kemunculan mata wang kripto dapat diartikan sebagai sebuah digital disruption dalam sistem kewangan, terutamanya pada sistem finansial yang sudah ada kerana keperluan akan transaksi atas talian yang cepat, mudah dan transparan serta diterima oleh kedua belah pihak yang sepakat melakukan transaksi. Seterusnya pada akhir 1990-an, terdapat DigiCash, BitMoney dan juga BitGold. Namun, kesemua ini tidak dapat dilancarkan secara rasmi kerana ketiadaan orang kata teknologi untuk menampung dia. Tapi, disebabkan pada waktu tersebut telah wujud mata wang digital dalam bentuk BitMoney dan juga BitGold, maka di situ sebenarnya sudah ada idea untuk melakukan mata wang digital. Cuma pada waktu itu tiada lagi orang kata teknologi lah yang mampu menyokong perubahan tersebut. Tapi pada hari ini, mata wang kripto ataupun mata wang digital ini telah pun dapat digunakan secara meluas di dunia kerana telah wujud teknologi untuk menyokong platform tersebut. Seterusnya, kita tahu bahawa peranan institusi finansial dalam sebuah transaksi merupakan bentuk sistem ataupun model kepercayaan ataupun dalam kata lainnya adalah trust model system dari dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, sistem ini menjadi sukar dan lambat bila ada di antara institusi finansial tersebut memiliki perbezaan yang berkaitan dengan cara memproses transaksi. Jadi disebabkan itulah wujudnya sistem pembayaran elektronik yang berasaskan pembuktian kriptografi yang memungkinkan dua pihak yang ingin bertransaksi dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Itulah dia dinamakan mata wang kripto. Dan metode kajian seperti biasa, kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang memfokuskan kepada kaedah kualitatif iaitu melibatkan kajian kepustakaan dan analisis dokumen untuk mendapatkan maklumat. Selain itu, pengumpulan data juga dibuat berdasarkan kajian-kajian lepas yang digunakan bagi melengkapkan hasil kajian yang diperolehi.
segala maklumat yang diperolehi dalam artikel ilmiah, tesis, jurnal, akhbar dan prosiding di samping mengambil input daripada internet. Baiklah, kita pergi kepada dapatan dan perbincangan. Yang pertama, menurut kajian Georgiana Loredana Skipper pada tahun 2019, beliau mendefinisikan bahawa Bitcoin ini adalah mata wang kripto yang pertama sekali dibangunkan pada tahun 2009, di mana pada era tersebut wujud banyak masalah kepercayaan antara masyarakat dengan institusi kewangan ini tadi. Okey, perlu diketahui pada tahun tersebut, pada waktu itu ekonomi berada dalam ketidakstabilan dan menyebabkan rakyat sukar untuk mempercayai kewibawaan institusi kewangan untuk menjalankan transaksi mereka. Jadinya, berdasarkan itulah wujudnya mata wang kripto ini sebagai respon kepada krisis di atas dan menjadi alternatif kepada transaksi wang yang tidak dominan kepada pihak institusi kewangan. Sebab itulah mata wang kripto ni, ini tak perlulah kepada pihak ketiga iaitu pihak bank khususnya, sebabnya mata wang kripto ni boleh bergerak sendiri. Cukup ada pihak A dan pihak B yang setuju untuk melakukan transaksi, maka berlakulah transaksi di antara mereka tanpa perlu dokumen ataupun orang kata pengesahan daripada pihak institusi kewangan tadilah. Okey, seterusnya manakala Hadiano pula pada tahun 2018 dalam kajiannya berpendapat bahawa kemunculan Bitcoin ini tadi adalah salah satu mata wang kripto yang merupakan sebuah digital disruption dalam sistem kewangan konvensional yang sudah akrab dengan masyarakat. Okey, Hadiano ni dia berpendapat bahawa bila mata wang kripto ni muncul, ia disrupt ataupun dia mengganggu orang kata sistem yang masyarakat dulu hingga sekarang ni pakai, iaitu kita kan pakai sistem konvensional, iaitu nak berurusan pergi ke bank, nak berurusan kena pergi ATM macam tu. Jadinya bila wujudnya mata wang kripto ni, dia adalah diertikan sebagai digital disruption. Sebabnya manusia ataupun rakyat mula perlahan-lahan mempelajari bagaimana mahu orang kata bagaimana mahu melakukan transaksi secara digital tanpa perlu lagi pergi kepada bank ataupun ATM. Dalam konteks ini, Hadiano berujar bahawa mata wang kripto sememangnya mampu memutuskan rantaian transaksi yang perlu melibatkan pihak ketiga, iaitu pihak bank lah, kepada transaksi dua hala atau lebih dikenali sebagai peer-to-peer system. Seterusnya, kajian daripada Nandan Gowda dan Chandra Chakravorty pada tahun 2021 yang bertajuk Comparative Study on Cryptocurrency Transaction and Banking Transaction. Mereka menyatakan bahawa perbezaan utama antara mata wang kripto dan transaksi bank adalah bank dikontrol dan diselia oleh kerajaan, manakala mata wang kripto pula sebaliknya. Kiranya macam tadi, mata wang kripto ni tidak perlu kepada pengesahan bank ataupun dokumen-dokumen yang sebagainya lah untuk melakukan transaksi. Cukuplah ada trader A dan trader B, mereka melakukan transaksi sesama mereka melalui sistem P2P tadi. Okey, selain itu berdasarkan laman webbanks.com, perbezaan lain antara transaksi bank dengan mata wang kripto juga meliputi kemudahan berbelanja. Contohnya dekat sini, kalau kita guna transaksi bank, kita perlu pergi ke ATM ataupun kita pergi ke bank untuk mengeluarkan duit dalam akaun kita. Tapi bila kita keluarkan tu, dia ada had. Kita tak boleh berbelanja sesuka hati sebabnya bank telah meletakkan had sebanyak mana kita boleh berbelanja dalam akaun kita tu tadi. Berbeza pula dengan mata wang kripto. Mata wang kripto ni kita boleh berbelanja tanpa had. Sebabnya kita yang uruskan sendiri kita punya akaun kripto tu tadi. Jadinya, kalau kita nak melakukan urusan transaksi, kita perlu bersepakat dengan orang kata trader yang seterusnya untuk menjual aset kita ataupun untuk orang kata kita saling membelilah dalam sistem kripto tu tadi. Seterusnya, bukan itu sahaja, majalah Labo.com turut membincangkan perihal mengapa dunia kini ke arah pendigitalan ekonomi. Menurut Eza, salah seorang penulis dalam kolom keuangan majalah ini berpendapat bahawa ada 3 sebab berlakunya perubahan, iaitu yang pertama, perubahan minda secara kolektif, yang kedua, terdapat permintaan pengguna terhadapnya, dan yang terakhir, adanya teknologi tersedia untuk menyokong perubahan ini. Ini adalah contoh peer-to-peer system. Kita boleh lihat di sini, maafkan saya. Boleh lihat di sini ada contoh peer-to-peer system di mana
rajah pertama menunjukkan bagaimana peer-to-peer system ini digunakan dalam transaksi mata wang kripto. Okey, daripada trader A ke trader B, trader B ke trader C dan trader C ke trader D. Dia boleh pergi, dia berusaha antara dua trader A ke B macam tu. Dia tak perlu kepada pihak ketiga. Cukup ada pihak A dan pihak B, maka transaksi boleh dijalankan. Dan seterusnya ini adalah decentralized dan centralized asset tracking system ataupun method, di mana rajah dua ini menunjukkan perbezaan antara dua sistem berikut, iaitu decentralized dan centralized secara mudah. Kiranya kalau kita tengok cara centralized ni, dia perlu melalui satu bank. Bank tu dia akan pergi, baru daripada bank tu dia akan pergi ke bank-bank lainnya, barulah kita boleh keluarkan duit kita dalam tu. Berbeza pula dengan decentralized. Decentralized ni kita boleh keluarkan terus kita punya orang kata duit ataupun mata wang kripto dalam tu tanpa perlu kepada persetujuan bank ataupun pihak ketiga. Dan kesimpulannya, konklusinya, kemunculan mata wang kripto ini jelas telah membawa dinamika perubahan yang tidak terjangkau di akal. Sistem perdagangan dan ekonomi juga turut berubah seiring dengan kewujudan platform Bitcoin ini dan seangkatan dengannya lah. Oleh itu, diharap pada masa akan datang, mata wang kripto ini dapat digunakan secara meluas di negara kita, Malaysia. Ini adalah beberapa contoh rujukan. Sekian, terima kasih.